Sobat Petani, hulurkan kepada anda yang terus bersama kami di Ruang Udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada waktu ini untuk kita meneruskan momentum pertemuan kita menerusi rancangan Mukmin Profesional, dan insyaAllah telah pun berada di studio hari ini bersama saya yang berbahagia Ustaz Faroy Joyce. Biasa, Assalamualaikum, apa khabar Ustaz? Assalamualaikum, khabar baik ni. Sihat Ustaz Alhamdulillah. Sebelum tu saya ingin ucapkan salam Mailadur Rasul dan selamat bercuti untuk Ustaz. Tetap juga maintain ceria dan juga apa kata. Mailadur Rasul. Baik. Okey, dan insya-Allah kita akan dalam slot ini kita akan memperkatakan, Ustaz akan bincangkan tentang tajuk yang cukup istimewa sekali ya. Kita harapkan pendengar kita untuk turut serta dalam perbincangan ini. Seperti biasa, sebentar nanti anda boleh hubungi kami di talian 0362051500 ataupun boleh tinggalkan pesanan anda di Facebook IKIM FM. Dan tajuk fokus kita hari ini Ustaz ya, tidak cukup sekadar niat. Cukup menarik sekali. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang dihormati Puan Ni Asna, yang dimuliakan para pendengar Radio IKIM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya pada detik ini, pada saat ini, kita insya-Allah berada di dalam suatu suasana yang baik. Iaitu bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, Maulidur Rasul. Mudah-mudahan kita mengambil momentum untuk menteladani Rasulullah sepanjang masa. Dengan selalu berfikir, dengan selalu merasa, jika Rasulullah berdepan dengan situasi, keadaan ataupun siapa yang sedang kita hadapi, bagaimanakah respon Rasulullah terhadap perkara ataupun individu yang sedang kita berdepan. Contohnya ketika saudara-saudari, puan-puan, tuan-tuan sedang memandu, kita kan berdepan dengan jam, ya. Bagaimanalah Rasulullah dalam keadaan begitu, katakan begitu. Atau dalam apa jua suasana yang kita hadapi, kita sentiasa berfikir dan merasa bagaimana sepatutnya respon kita yang sepatutnya kita berikan pada situasi itu, sekiranya Rasulullah bersama dengan kita. Jadi insya-Allah apabila kita bersama dengan Rasulullah, kecintaannya itulah yang menjadi jalan untuk mencapai tujuan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita akan bincangkan tidak cukup sekedar niat, ya. Kita dah bincangkan tentang niat, tentang keikhlasan pada minggu-minggu yang lalu. Jadi pada petang ini, untuk suatu pekerjaan, suatu tindakan jadi ibadah, tidak cukup sekadar niat yang baik. Jadi niat saja tidak cukup untuk menjadikan suatu perkara yang kita buat tu jadi ibadah. Ini menolak setengah tanggapan. Kita kata asalkan niat kita baik, insya-Allah segalanya jadi baik. Itu ibadah. Tidak, ya. Kerana kalau kita lihat melalui pengajian kita ataupun melalui input-input yang kita telah bincangkan sebelum ini, untuk satu perkara itu jadi ibadah bukan sekadar niat, tetapi ada 5 syarat lagi. Antaranya perkara yang kita buat itu mesti sah di sisi syariat. Yang kedua, pelaksanaannya mesti baik. Yang ketiga, dibuat dengan terbaik. Yang keempat, tidak meninggalkan ibadah yang asas. Dan yang kelima, natijah ataupun kesannya mesti baik. Jadi inilah 5 perkara yang patut ada pada suatu pekerjaan, tindakan kita untuk jadi ibadah. Tambah satu yang paling utama dan pertama, iaitu dia kata niat. Semuanya 6 syarat lah, ya? Jadi hari ini ataupun petang ini, mari kita fokus ataupun kita perincikan 2 antara 5 niat yang masih berbaki itu, iaitu perkara yang sah di sisi syariat dan juga pelaksanaan yang baik, ya. Kalau kita lihat perkara ataupun pekerjaan ataupun subjek yang kita nak buat itu, mestilah disahkan oleh syariat. Artinya mesti terkategori ataupun tergolong kepada 3 perkara saja. Sama ada wajib ataupun halal, atau harus ataupun sunat. Ini saja perkara yang disah di sisi syariat. Jadi kalau kita nak buat satu perkara itu ni, kita tengok ini apakah wajib atau halal, apakah ini harus ataupun sunat. Okey, kalau ketiga-tiganya ada, okey, carry on. Kita teruskan. Kerana kita memang sah di sisi syariat.
Seperti contohnya berniaga, memang, ya. Yang kedua, bekerja di agensi kerajaan atau swasta, itu menjadi petani, nelayan, penternak ataupun kerja-kerja yang dihalalkan oleh syariat. Jadi alhamdulillah, ya, berlaku, ya. Cuba kita tengok ada juga pekerjaan-pekerjaan ataupun perkara-perkara yang haram, ya. Kedudukannya dilarang secara tegas oleh syariat. Apa saja kita buat perkara ni, walaupun niat kita baik macam mana pun, kalau kita buat tak dikira sebagai ibadah. Contoh, ya, kita mencuri, na'udzubillah, ya, menipu, mendedahkan aurat ataupun bergaul bebas, kita tidak ada dinilai sebagai satu ibadah. Katalah satu pekerjaan tu yang menyebabkan kita terpaksa mendedahkan aurat, ataupun menyebabkan kita bergaul bebas tanpa batas, ataupun dengan melanggar syariat, ataupun kita menipu, ataupun kita mencuri, macam-macam, ya. Jadi kalau perkara tu kita lakukan, maka tidak jadi ibadah. Walaupun niat kita baik bagaimanapun, bagaimana sekalipun, ya. Dalam Islam tidak ada satu orang kata fahaman seperti mana Robin Hood. Robin Hood ini niatnya baik, ya. Kalau kita tengok dalam ceritanya lah, ya, begitu, ya. Robin Hood ni dia nak bantu orang miskin. Caranya macam mana? Dia merompak ataupun mencuri harta orang kaya dan kemudian diberi ke orang miskin. Niatnya adalah untuk membantu. Niatnya untuk membantu baik, tetapi pekerjaan mencuri, mengambil harta orang kaya, adalah dilarang dalam Islam. Kalau kita kata sekarang, ada tak orang yang berpegang kepada fahaman Robin Hood ni? Ramai sebenarnya, ya. Ramai, ya. Orang yang menipu, orang yang buat perkara-perkara yang haram, tetapi katanya ini niat baik. Sebab tu kita selalu terdengar dikatakan malam amal kadang-kadang, ya. Tetapi dalam tu ada pendedahan aurat, dalam tu ada pergaulan bebas, ataupun kita pernah dengar kadang-kadang loteri kebajikan, mesti kata, jadi itu tak jadi. Walaupun niatnya nak membantu orang miskin, walaupun niatnya nak mengutip derma, tetapi kalau ada perkara-perkara yang mendedahkan aurat, bergaul bebas, mencuri dan sebagainya, maka itu tidak boleh dijadikan ibadah. Jadi ini penting dalam fahaman kita. Jadi dalam Islam ni, ya, kita tidak ada fahaman yang mengatakan tujuan menghalalkan cara. Orang kata the end justice the mean, kita tak boleh kata apa yang tujuan kita tu menghalal apa cara. Yang penting tujuannya baik. Ini satu soalan yang menarik, ya. Kadang-kadang orang berkata ni, kalaulah kita asyik berfikir tentang halal dan haram, leceh lah macam ni, ya. Setengah orang apabila contohnya sekarang ada logo halal lah apa, ataupun kita kata ini pekerjaan yang boleh, ini tak boleh, ada do's and don'ts dalam kehidupan kita, dia rasa ini suatu perkara yang menyusahkan, ya, satu perkara yang leceh. Tengok kita orang macam mana nak baju macam ni, banyak restriction ataupun banyak halangan-halangan. Sikit ni haram, sikit ni tak boleh, macam mana kita nak maju? Ataupun ada setengah orang dia ragu-ragu dan dia was-was dan dia sangka buruk. Dia kata seolah-olah, ya, perkara ini ataupun peraturan yang kedua ini menghalang kita daripada mencari rezeki. Na'udzubillah ni, ya. Kalau kita merasakan begitu, seolah-olah kita menafikan kasih sayang Allah. Kita seolah-olah menafikan kebijaksanaan Allah dan juga pemurahnya Allah dalam memberikan rezeki dan jalan untuk hamba-Nya mencari kebaikan dalam kehidupan. Sedangkan di dalam Islam, kalau kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menetapkan yang halal itu sebenarnya lebih banyak daripada yang haram dari segi kuantitinya. Contohnya kalau kita minum, kalau kita minum, kita kata yang haramnya 1-2 saja, yang halalnya banyak, ya. Macam pelbagai jenama, pelbagai jenis kita. Tetapi kenapa manusia masih memilih yang sedikit itu, yang haram tu, sedangkan yang halal tu banyak? Satu, bilangannya, ya. Yang kedua, bukan saja yang halal itu lebih banyak, tetapi yang halal itu lebih baik. Jadi ini yang kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak berniat menzalimi apabila mengharamkan ataupun melarang sesuatu dibuat. Ya. Ni dalam mindset mukmin profesional, dalam pemikiran seorang mukmin, seharusnya dia merasakan bahawa Allah lebih tahu apa yang lebih baik
yang terbaik untuk kita berbanding diri kita sendiri. Itu kita kena pegang macam tu. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata yang ini haram, menetapkan yang ini dilarang, maka walaupun kadang-kadang kita tak nampak di mana rasionalnya ataupun apa justifikasinya, tetapi sebagai hamba kita meletakkan Allah lebih bijaksana. Ilmu Allah yang maha luas, ya, tidak dapat dibandingkan dengan ilmu kita yang sekelumit dan terbatas. Jadi kita kena rasakan begitu ni, jadi itu kata. Sebab itu walaupun kadang-kadang kita nampak perkara ini biasa saja ni, kenyataan kita dalam konti ni, tetapi dalam realiti kehidupannya ramai sahabat-sahabat kita, saudara-saudara Islam kita yang terperangkap dengan pekerjaan-pekerjaan yang haram, dalam jauh di sudut hatinya merasakan bahawa tidak ada pekerjaan lain dah. Susah nak dapat pekerjaan yang halal, dan sebagainya. Ada pelbagai-bagai, orang kata berbagai-bagai kesusahan. Sebenarnya kalau begitulah sikap kita, kita kena perbetulkan. Kerana manusia ini, oleh kerana kita lihat yang halal itu lebih banyak dan halal itu lebih baik, kalau kita tak nampak juga hakikat itu, tentu kita ada masalah pada pemikiran kita. Kita mungkin bersifat singkat pemikiran ni, singkat pemikiran, tergopoh-gapah atau tergesa-gesa untuk dapat untung yang cepat. Biasanya, selalunya kita orang kata kita nak fast money, duit yang cepat, keuntungan yang cepat. Kadang-kadang terpaksa dalam pekerjaan itu ada yang halal, tetapi lambat. Kita lebih rela memilih yang haram tetapi cepat. Padahal kalau kita pilih jalan yang mudah, mewah, kadang-kadang ni kita terpaksa menggadai maruah kita dan iman kita. Yang mana itu lebih berharga. Padahal Rasulullah SAW telah menegaskan bagaimana Rasulullah menceritakan seseorang daripada kamu yang mengambil tali dan mengambil kapak, kemudian pergi menebang pokok kayu, dan kayu-kayu itu dijual dan dia dapat rezeki daripada menjual kayu, pokok-pokok kayu itu ataupun kayu api yang kita katakan dalam itu lebih baik daripada dia meminta-minta. Itu lebih baik daripada dia mencuri. Itu lebih baik daripada dia terpaksa mendedahkan aurat. Misal kata, tapi tentulah kerja sebagai kata penebang pokok ataupun nak jual kayu api ataupun kerja yang seumpamalah di zaman moden ini tak glamour dibandingkan dengan kerja yang mendedahkan aurat. Misal kata muka cantik, terpapar sebagai selebriti dan sebagainya. Mungkin kita nampak yang itu yang lebih cantik, dan itu walaupun itu sebenarnya dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita nak bina keyakinan dalam diri kita ni, bahawa kita tahu bahawa akan apa saja yang susah sebenarnya, walaupun kelihatannya susah, tetapi ia halal, kita laksanakan. Tentu ada kebaikan di hujungnya. Itu. Tetapi kalau nampak mudah, seronok, kita lakukan juga, tetapi itu dosa. Tentu ada penyesalan dan juga perkara yang tidak senang nanti di belakangnya. Sebab itu seorang Islam ni, saya ingin berpesan pada diri saya dan siapa saja yang mendengar siaran ini, kita terimalah kesusahan yang sedikit dan sementara di dunia, demi kita mendapat kesenangan yang lebih banyak dan lebih baik dan lebih kekal di akhirat. Jadi kita orang Islam sewajarnya berpegang kepada konsep hidup yang kata pay now play later. Selalu saya katakan pay now ni, kita bayar dulu kesusahan di dunia ini supaya kita play later, bermain-main dan berseronok-seronok nanti di hari akhirat. Sebab itu kita kena melalui jalan susah. Walaupun rezeki itu nampak payah dan sebagainya, tetapi bagaimana keadaan itu sebenarnya, itu lebih baik. Pernah Rasulullah SAW bersalam dengan seorang petani yang kasar tangannya. Inilah tangan ahli syurga, kata Rasulullah. Pernah Sayyidina Ali mengambil upah untuk mendapat tamar, iaitu buah kurma itu, dengan menciduk air. Menciduk air yang dalam tu, macam telaga yang sangat dalam, diciduk, ditarik dengan talinya sehinggalah mengelupas tangan Sayyidina Ali. Dan akhirnya dia dapat kurma itu dimakan bersama dengan Rasulullah. Rasulullah memuji keadaan itu. Jadi kesusahan ini pernah dilalui, tapi dulu mungkin kita susah tangan kita mengelupas, tetapi mungkin sekarang di tengah terik matahari dan sebagainya. Saya rasa seorang buruh kasar lebih mulia, kalau dia bekerja dengan niat untuk berbakti kepada Allah, itu jalan halal, daripada orang yang duduk dalam bilik berhawa dingin ataupun dalam gedung-gedung yang besar ataupun
ataupun institusi yang besar, tetapi terpaksa mendedah aurat untuk mencari rezeki. Saya rasa itu ya. Saya rasa cukup sekadar itu ya. Mudah-mudahan selepas ini kalau kita ada pembahasan lagi, saya boleh sambung lagi kepada syarat yang ketiga, insya-Allah. Dan kita buka ruang untuk rakan-rakan pendengar kita kalau ada sebarang soalan ataupun ingin kongsikan dengan yang berbagi Ustaz di konti ketika ini 0362151500. Kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama, Ustaz ya. Hello, Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Faizal dari Semanggi. Teruskan Cik Faizal. Saya minta maaf sebab saya tak ikut tajuk hari ini mungkin. Tapi saya nak sangat tanya kepada Ustaz. Begini, saya pada masa ni saya bekerja dengan ibu saya. Kiranya ibu saya menjadi saya punya kira superior lah. Okay, tapi mostly, katalah saya ada satu cadangan atau satu idea yang saya nak jalankan, dan selalunya saya adalah research ataupun pendapat saya itu pada saya memang betul lah. Tapi bila saya keutarakan mungkin pada pendapat ibu saya benda tu mungkin tak sesuai, tapi dia tak adalah melihat secara mendalam, cuma mungkin pada pengalaman dia ataupun dia rasa benda tu tak sesuai. Jadi saya kiranya dalam dilema sama ada sebab saya dah buat research, jadi pada pendapat saya benda tu boleh jadi, tapi yelah sebab seorang ibu kan, patut kita ikut cakap itu lebih utama ataupun bagaimana. Itu soalan saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Faizal. Kita teruskan dengan pemanggil kita berikutnya. Hello, Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Abdullah daripada Kedah. Teruskan Encik Abdullah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya mungkin nak berkongsi sedikit pengalaman. Silakan. Saya pernah dulu saya bekerja di sektor kerajaan. Jadi sebab saya selalu keluar ke kawasan kan, keluar dan menjalankan urusan di luar kawasan. Jadi itulah kita buat satu klaim untuk perjalanan dan juga hotel lodging. Itu masa tu di atas kejahilan saya dan sikap saya yang tamak dan tidak melupakan Tuhan. Kemudian selepas itu saya dapati hidup saya menjadi tidak keruan. Ada anak sakit, kemudian kereta bermasalah, rumah bermasalah, keluarga pun tak bahagia. Lepas tu saya dapat satu ilmu daripada seorang hamba Allah yang saya tidak kenali. Beliau menyatakan satu saja. Hidup kita merasakan bahawa hidup bertuhan, dan kita merasakan bahawa setiap apa sahaja yang kita lakukan, maupun secara tersembunyi maupun walaupun secara terangan, bahawa Allah sentiasa melihat dan memantau kehidupan kita. Apa sahaja yang kita lakukan, tidak kiralah sama ada kita lakukan dengan sengaja maupun dengan tak. Jadi betapa pentingnya hidup, merasakan hidup itu bertuhan dan merasakan bahawa Allah sentiasa melihat apa yang kita lakukan, tidak kira di mana, walaupun apa dalam keadaan sekalipun. Jadi merasakan dari setelah itu saya pun bertaubat, beristaf dan saya menyesal di atas segala apa yang kita lakukan. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin kita dapat ambil satu dua lagi Ustaz ya. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Okey, kita ingatkan pendengar kita supaya tutup radio agar tidak mengganggu perbualan kita. Baik Ustaz, kita ada dua pemanggil tadi, Cik Faizal dan Cik Abdullah. Yang pertamanya saya ingin respon kepada soalan Cik Faizal kan kata kita bekerja dengan ibu kita. Di situ ada dua bentuk hubungan. Satu hubungan antara anak dan ibu, satu hubungan antara pekerja dan majikan, antara subordinate dengan superior. Jadi ibu bukan sekadar ibu tetapi dia juga majikan. Anak bukan sekadar anak tetapi dia juga bekerja, subordinate Jadi kita kena dalam bisnes ataupun dalam perniagaan kita kena separate keadaan itu itu yang dikatakan profesional. Jadi apabila kita melakukan ataupun apabila kita menjalankan urusan perniagaan, kita hendaklah berpegang kepada prinsip kita sebagai subordinate, kita bertanggungjawab memberi info, maklumat, juga suggestion ataupun cadangan ataupun proposal yang baik kepada majikan kita. Kita kena bagi tahu waktu itu hubungan kita sebagai
apa? Sebagai pekerja kepada majikan, kita pun bagi pandangan. Oh, ibu kita sebagai majikan, dia ada pandangan yang lain. Jadi waktu tu dia buat keputusan macam ni. Setelah puas kita memberi cadangan dan kita memberi hujah kita berdasarkan research tadi, berdasarkan penyelidikan yang dibuat, tapi majikan kita dia kata tak mau terima. Dia tak mau terima sebagai majikan, bukan sebagai ibu. Dia tak mau terima. Jadi kalau tak mau terima, kita sebagai pekerja kita akur, kita terima, kita terima. Itu sewajarnya, ya. Okey. Tetapi menyanggah waktu tu bukan menyanggah dalam keadaan itu. Kita bila tak diterima tu, kita bagi tahu kenapa tak diterima. Kita bincang. Kata ibu kata ini. Kata macam ni. Waktu itu kita tidak dikatakan kita derhaka. Kita derhaka, tidak, ya. Tetapi kalau urusan personal, contoh personal yang lain, misalnya kata, sebab itu bila urusan personal tu, kita kembalilah kita sebagai anak kepada ibu kita, kerana sami'na wa ta'na lah, kerana kita kena dengar dan taatlah kepada ibu kita. Walaupun begitu, dalam Islam, dengar betul-betul, ya, saya minta para pendengar dan saya juga mendapat peringatan ini. Ketaatan kita kepada ibu kita, kepada bapa kita, ketaatan kita kepada pemimpin kita, bukanlah ketaatan yang menutup pintu untuk perbincangan dan budi bicara. Jadi di sana ada pintu yang luas terbuka untuk kita sentiasa memberi pandangan balas, dan juga kita memberi satu pandangan yang berbeza. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, apabila baginda memberi pandangan, ada ketikanya sahabat bertanya, apakah ini daripada wahyu? Kalau Rasulullah waktu itu, jika Rasulullah mengatakan bahawa ini bukan wahyu, hanya pandangannya sebagai sebagai seorang pemimpin, maka para sahabat akan memberi pandangan balas yang mungkin akan bertentangan. Di situlah timbulnya hadis yang terkenal ataupun kata-kata yang terkenal daripada Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu, ya. Jadi itu yang dikatakan profesional. Bukan saja anak kena bersifat profesional sebagai pekerja, ibu sebagai pemajikan pun kena bersikap profesional. Kita tak boleh mentadbir satu syarikat perniagaan berdasarkan autokrasi ataupun diktator, ya. Kita sebagai pemimpin, kita dengar kalau research itu bagus ataupun pandangan itu daripada bawahan kita pun bagus, maka kita waktu itu kita kena ambil. Ini yang dibuktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri apabila mendengar cadangan-cadangan daripada para sahabat. Contohnya Rasulullah akur. Contohnya cadangan Salman Al-Farisi untuk membuat parit di sekeliling kota Madinah dalam perang Khandaq, misal kata, Rasulullah terima. Walaupun pandangan itu bawahan, misal kata. Jadi dalam hal ini saya kira kita kena separate antara soal personal dan juga profesional. Itu yang penting, ya. Sulit tu, tetapi boleh dibuat, insya-Allah, ya. Yang kedua, tentang Cik Abdullah mengatakan, saya berterima kasih kepada Cik Abdullah. Ini yang dikatakan ilmu yang lebih hebat lagi. Iaitu ilmu yang pertama daripada pembacaan, mungkin daripada pengajian, ya. Tetapi ilmu yang lebih hebat lagi, ilmu daripada pengalaman sendiri. Kerana ilmu daripada pengalaman, dia terus masuk ke hati kita. Jadi mungkin Cik Abdullah yang paling arif sekarang ni, apa akibatnya rezeki yang tidak bersih kepada keluarga dan rumah tangga. Dia kata, kita claim, majikan tak nampak, tetapi Allah nampak. Dan itu yang dikatakan feeling of God in you. Itu yang dikatakan rasa bertuhan dan juga rasa kehambaan yang perlu ada. Jadi apabila kita lari saja daripada landasan. Contoh, saya kata orang Islam dengan Islam macam kereta api di atas landasan. Kalau dia tergelincir saja daripada landasan, apa yang terjadi? Gerabak-gerabaknya hancur terus, ya. Jadi kita sedang mengikuti jalan yang lurus itu. Selagi kereta api berada di atas landasan, insya-Allah dia bergerak dengan baik dan akan sampai kepada matlamatnya. Tetapi kalau dia tergelincir daripada landasan sedikit saja, insya-Allah kesannya, impaknya akan pergi kepada diri dia yang tak tenang, keluarga dia yang berantakan, anak-anak yang mungkin macam-macam masalah. Jadi insya-Allah kalau kita kata begitu, ya, rasuah ataupun perkara-perkara yang seumpama dengannya, tidak akan memberi keuntungan kepada siapa pun, hatta yang memberi dan menerima rasuah, tidak akan dapat keuntungan. Itu yang kita kena fikirkan. Itu. Kita ambil pemanggil kita, Ustaz, ya. Hello, Assalamualaikum. Saudara kita, siapa di sana? Hello. Ya, minta tutup radio seketika. Siapa di sana?
Hello. Ya, Kudara kita. Siapa di sana? Puan Ina daripada Kedah. Teruskan Puan Ina dengan soalan. Okey. Saya nak tanya, macam kalau seorang guru, tugas dia mendidik anak didik dia. Mengajar. Tapi kalaulah kerja-kerja lain yang guru tu terpaksa buat, sampai kadang-kadang macam dia terpaksa tak boleh nak fokus 100% lah untuk tugas dia sebagai mengajar. Contohnya, dia kena sediakan macam bahan latihan. Cikgu tu akan buat sendiri bahan latihan. Tapi urusan macam nak photostat ke apa, macam sepatutnya ada orang lain yang tolong uruskan, tapi dia sendiri yang kena photostatkan, staplekan apa semua. Jadi macam master dia ni. Adakah salah guru tu kerana dia mengambil kerja orang lain, kerana dia nak benda tu segera siap? Kalau dia tunggu, nanti dalam kelas dia tak boleh nak buat apa yang dia rancang lah. Terima kasih Cikgu Ina. Kadang-kadang kita nak menolong orang tapi kita terambil. Ataupun orang tu tak tahulah dia buat tak buat kan. Terima kasih. Okey, kita teruskan dengan pemanggil kita berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Orang tu minta tutup radio seketika. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Saya Salman daripada Terengganu. Teruskan dengan soalan. Okey, macam ni saya nak tanya Ustaz Fahrul tentang, saya baca tentang majalah Solusi. Cuma tentang poligami. Cuma saya nak tanya pandangan. Saya pernah untuk berlaku jujur dengan isteri supaya saya berniatlah untuk poligami. Tapi apabila saya perkenalkan dengan wanita yang kedua tu, umur saya lebih kurang 40. Kemudian tapi apa niatnya nak berlaku jujur berterus terang dengan isteri yang pertama, tetapi akhirnya lain pula yang jadinya. Jadi apa? Boleh tahu ke jadi apa? Jadi pemusuh pula antara dua. Baik, okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, kita teruskan satu lagi pemanggil kita. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Muhammad Jauharul daripada Mawasari. Cik Muhammad minta tutup radio seketika, Cik Muhammad. Baik. Baik, silakan dengan soalan, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Jauharul daripada Setiabangsa. Ya, teruskan. Soalan saya macam bapa saya lah. So dia ada simpanan dalam akaun bank. Dan kad yang dia punya tu adalah pada saya. So dia amanahkan untuk urusan dia lah. Kalau dia nak pergi klinik ke hospital atau boleh saya ada uruskan. So kadang-kadang saya keluarkan duit untuk berbelanja, dan juga kadang-kadang belanja tu contohnya saya keluar 200, saya dah belanja 175. Lebih ada RM25 tu tersimpan dan terbelanja. Ataupun kadang-kadang belanja tu walaupun sikit, tapi tersusun sekarang saya sudah lupa dah banyak mana saya sudah gunakan duit ayah saya. Tapi saya ada pesan, saya ada bagi tahu ayah, kadang-kadang saya keluarkan duit, tapi saya terlebih itu saya terbelanja. Dan juga kadang-kadang saya gunakan duit itu untuk belanja saya dah bagi tahu ayah. Itu saya nak tahu apakah dia punya sebenarnya, apa saya perlu buat dan apa hukum dia, Ustaz. Baik, terima kasih Syed Muhammad. Assalamualaikum. Okey. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi tentang Puan Ina macam mana tugas guru tugas guru yang utama, kemudian ada tugas-tugas sampingan yang terpaksa dibuat. Kadang-kadang menjejaskan tugas utama. Tugas utamanya ialah mendidik. Tugas-tugas sampingan yang soal-soal remeh ni kadang-kadang remeh tetapi kadang-kadang penting. Photostat, kita binding ke apa ke macam-macam yang di situ ada dua isu. Isu yang pertama kita kena mengutamakan yang utama. Itu seperti mana juga dalam syariat, hukum syariat yang wajib mesti didahulukan daripada yang sunat. Kita tidak boleh membuat yang sunat dengan mengorbankan yang wajib. Itu satu Tetapi dalam soal pengurusan, ini soal pengurusan ni kita perlu ada suatu yang dikata kebijaksanaan dalam pengurusan
iaitu dikata delegates, ataupun kita memberi tugasan itu kepada orang lain. Contoh ni tidak salah untuk kita meminta anak murid kita yang kebetulan ada masa free. Saya selalu juga dulu masa di sekolah, kadang-kadang guru dah mula delegate tugas dengan kita, contohnya dalam memfotostat, memberi dan sebagainya. Kita di situ ada dua perkara. Satu, kita melatih orang bertanggungjawab, anak murid kita ke orang lain bertanggungjawab. Yang kedua, kita meringankan beban kita, bukan untuk kesenangan peribadi kita, tetapi untuk kita menumpukan kepada tugas yang lebih utama. Nah, jadi persoalannya sekarang ini ialah bagaimana kedudukan kita sebagai guru. Pertama, saya ingin mengucapkan tahniah, dan saya bukan saja simpati tapi empati. Bukan saja saya setakat dapat memikirkan kesusahan para guru, tetapi dapat merasakan kesusahan mereka, kerana guru adalah tugas yang sangat kompleks. Apabila berdepan dengan murid yang ada hati, ada perasaan dan sebagainya. Kalau jurutera berdepan dengan mesin, kalau kita tengok yang lain, tetapi guru berdepan dengan manusia hari-hari dan sebagainya. Jadi sebab itu saya kira yang pertama, perlu kita rajin, work hard. Tetapi tak cukup work hard, kita work smart. Kita kena bijak dalam bekerja. Yang bijak dalam bekerja ini ialah kita memberi tugasan kepada yang lain sekiranya boleh, sekiranya mampu, insya-Allah. Itu kita kena berfikir ke arah itu. Okey, Cik Salman daripada Terengganu. Ini persoalan yang mungkin tidak berkaitan dengan tajuk kita, tetapi saya dah katakan kita meraihkan sahabat-sahabat kita kadang-kadang ada masalah. Mudah-mudahan apabila kita membuat sedikit pencerahan kepada sahabat kita, Allah akan bantu kita untuk membuat pencerahan dalam kehidupan kita sendiri. Sebab itu kita kena sentiasa ta'awun, bertolong bantu. Mungkin kita dengar macam lucu, tetapi sebenarnya bagi yang merasa, bagi yang menghadapinya tak lucu. Suatu perkara yang memang berat. Saya tidak tahu apakah reason ataupun apakah sebab-sebab Cik Salman nak berpoligami. Tetapi kalau kita merujuk, minta maaf saya terpaksa menyebut nama majalah Solusi. Kita di sana ada sebab-sebab yang menyebabkan seorang lelaki itu wajar berpoligami. Ada sebab-sebabnya. Dan sebab-sebab itu boleh dia berpoligami. Cuma di sana ada dua situasi ni. Situasi yang pertama, kalau ikut hukum-hukum dalam mazhab kita, tidak dituntut seorang suami memberitahu isterinya, untuk dia boleh kalau dia ada dalam kita. Cuma kita bercakap ni dalam soal yang ideal, dalam keadaan yang ideal. Maksudnya suami tu dia buat tu bukan kerana untuk melampiaskan hawa nafsu semata-mata, untuk kahwin seronok-seronok bersuka-suka saja, tetapi memang ada sebabnya, dan dia kerana Allah. Ini yang dikatakan ikhlas. Jadi tidak wajar. Tetapi dalam pelbagai keadaan, untuk menyekat agar tidak berlaku penyelewengan. Sekarang ni kita bercakap tentang ideal tadi, tetapi dalam suasana sekarang ni semua orang eksploitasi hukum Allah. Termasuklah poligami ni telah diperalatkan, telah dijadikan satu escapism untuk suatu perkara yang lain. Jadi sebab itu ada undang-undang yang menetapkan isteri pertama mesti diberitahu. Dah beritahu tu tentulah bagi saya terujilah soal wanita ni. Sebab wanita ni ada dua perkara. Satu, mereka tidak menolak hukum, tetapi berat terasa apabila nak disebut perkara ini, dan saya menghormati hati wanita bab tu, tetapi kita juga kena memahami bahawa dalam Islam apabila perkara itu diharuskan ataupun dibolehkan, tentulah ada justifikasi yang membuat perkara itu perlu dilaksanakan. Jadi kita anggap yang seperti mana saya tuliskan dalam artikel itu, poligami merupakan satu pintu keselamatan saja kepada pesawat. Satu pesawat terbang, kita tengok, ataupun bas yang besar, dia ada pintu kecemasan. Pintu kecemasan tu tak dibuka sentiasa. Orang lalu pintu depan. Atau yang biasanya, iaitu perkahwinan. Emergency case kita perlu. Bayangkan kalau terbakar kenderaan itu ataupun pesawat itu, pintu kecemasan tidak ada. Tentu masalah ni. Sebab itu dalam keadaan-keadaan tertentu di mana ujian menimpa kepada masyarakat Islam ataupun kepada suatu keluarga yang menyebabkan dia perlu berpoligami, maka pintu kecemasan ini dibuka
dengan syarat-syarat yang ketat. Gitu. Mungkin Ustaz boleh beri sedikit nasihat lah ya kepada Encik Salman. Katanya niat tu baik, niat tu nak bagi tahu supaya mungkin berdamai lah, tapi lain pula jadinya. Anggapkan ini begini ni kita, yang saya katakan itu, yang kata jalan yang benar tu lebih penting daripada kemenangan. Jalan yang benar tu lebih penting daripada kemenangan. Maksudnya kalau itu dirasakan memberitahu itu menimbulkan misal kata suasana, lebih baik dia beritahu daripada dia tak beritahu, jalan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah dia tahu, setakat itu bukan permusuhan, peperangan boleh berlaku. Jadi lebih baik kita menempuh jalan susah dulu. Mungkin lama-lama mula-mula bagi tahu tu agak burst tu benda meletup lah kan. Tapi lama-lama mungkin isteri dengan kita solat hajatnya, dengan kita buat baik, dia nampak bahawa kita ni ada ciri-ciri suami yang adil. InsyaAllah mudah-mudahan terbuka hati pintunya, pintu hatinya untuk memberi laluan. Mungkin perlukan sedikit masa lah. Tapi lebih elok daripada menipu. Lebih elok daripada menipu. Gitu. Cik Muhammad kita. Cik Muhammad tentang ayah tadi, ini memang biasa, ayah yang sakit, ibu yang sakit. Saya pun kadang-kadang menghadapi soal tu juga kan, keluarkan duit ATM bisa kata ya. Di sini kita soal integriti. Soal integriti ni bukan kepada duit atau wang dalam organisasi, dalam tabung masyarakat saja, tetapi integriti kita ni langsung juga berkaitan dengan ahli keluarga kita, dengan anak kita misal kata. Sebab itu Rasulullah mengingatkan, kalau kita berjanji pada anak kita, kata kalau kamu buat ini, saya akan bagi ini, tetapi tak ditunaikan, waktu itu seorang ayah ataupun seorang ibu termasuk daripada orang yang memungkiri janji, walaupun janjinya kepada anaknya sendiri. Jadi itu indahnya Islam, bukan soal dan soal integriti ini bukan 3 juta, bukan 1 juta, tetapi 10 sen pun itu adalah integriti. Itu adalah kejujuran. Tadi Cik Muhammad tadi bagi contoh, dia kata dia keluarkan 200, belanjakan 175 untuk ibu, ada RM25 lagi lebih kan. Yang lebih tu terguna sini sana kan. Kemudian dia kata dia dah bagi tahu ayahnya, tak ada masalah kalau ayahnya redha. Ayah kata tak apalah, yang RM25 tu tak apalah, redha. Jadi tak ada masalah lagi. Setiap kali begitulah. Setiap begitu. Tapi yang terbaiknya ni begini selepas saja keluarkan duit, sah dan belanjakan, baginya, kemudian yang resit yang keluar dari ATM tu kita bagi pada ayah kita. Ni resitnya, kita kata. Ini bukan soal ni soal kita, ayah kita tak percaya kita, ataupun kita menganggapkan ayah kita terlalu berkira, bukan. Tetapi ini syariatnya. Ini syariatnya. Bila keluar resit tu, kita kata dah, ayah tengok tadi keluar 200, tengok bagi resit tu kemudian saya dah belanjakan 175, ada baki 25. Macam mana ayah? Ambil kau lah, alhamdulillah. Kalau dia kata ayah nak ada juga guna, kita kena bagi. Ataupun kalau dah terguna, kita kena ganti. Tapi kalau alangkah indahnya kalau kita saling redha meredai. Okey. Kita raikan pendengar kita melalui Facebook Ustaz daripada Muhammad Azmi. Katanya, Ustaz, macam mana kita nak ikhlaskan niat kita apabila kita beri nasihat fasihah. Katanya kehidupan di era global ini amat menekan dari segi ekonomi dan teknologi. Bagaimana kita nak membawa Allah bersama dalam melalui rancang kehidupan agar kebergantungan kita hanya kepada Allah semata dan bukan kepada manusia. Fatin pula, ada seorang guru saya berpesan melakukan sesuatu perkara mesti patuh syariah dan ikhlas niatkan kerana Allah, katanya. Dan masa itu kita sudah tidak lagi tapi ikhlas itu tak datang sendiri, buat dulu barulah datanglah, katanya. Masa itu kita sudah tidak lagi berperan dengan ikhlas, hanya bermujahadah untuk istiqamah pula. Jadi diminta komen Ustaz lah. Dan mujahidah nak tanya, dia kata dulu saya berhenti di sebuah masjid solat maghrib, lepas tu ditegur seorang makcik lah, suruh solat saf sama-sama. Jadi bila dah habis solat tu, makcik tu macam tegur dia balik, macam lebih kurang makcik tu kata, awak ni baru setahun jagung. Jadi dia tanya Ustaz lah, macam mana dia nak cara yang berhemah lah nak tegur orang yang lebih berusia ni. Itulah lebih kurang soalan Ustaz.
Pertamanya tentang Cik Azmi tadi dia kata tentang ikhlas memberi nasihat. Yang pertama, apabila kita memberi nasihat untuk kita ikhlaskan, kita mesti jangan menganggap diri kita lebih baik daripada orang yang kita nasihatkan. Seelok-eloknya perkataan nasihat tu diganti jadi memperingatkan satu sama lain, itu penting. Jadi apabila kita memberi nasihat, kita mengingatkan diri kita dan mengingatkan sahabat kita yang kita nak nasihatkan itu penting untuk menunjukkan keikhlasan kita. Yang kedua, kita cuba menggunakan bahasa yang baik. Bahasa yang baik, yang kata bukan bahasa yang kasar. Kadang-kadang satu nasihat yang baik ditolak bukan kerana nasihat tu, isi nasihat tu tak betul, tetapi bahasanya, pendekatannya, pendekatannya. Jadi kita kena guna pendekatan yang lembut. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan bagaimana kalau kita kasar, kalau kita membentak, tentulah orang lari daripada kita. Itu satu keadaan, ya. Bukan saja kata aku cakap kasar ni tapi hati aku baik, tak boleh. Kena hati yang baik tu perlu dengan kata-kata yang lemah lembut. Itu penting, ya. Yang pertama, kita jangan rasa diri kita lebih baik. Yang kita kedua, kena bahasa yang lembut. Yang ketiga, dalam situasi dan juga pilih masa yang tepat. Jadi nasihat yang baik ialah satu suasana yang sejuk ataupun suasana yang agak tenang, ya ni. Jangan kita lontarkan nasihat tu pada keadaan yang tengah sedang bergolak. Jadi waktu itu tengah panas, misal kata tengah panas, orang tu baru melakukan kesalahan, kita pun nampak, terus kita terjah. Tentulah keadaan itu akan menyebabkan itu. Tunggu suasana tu agak sejuk. Sebab tu dalam rumah tangga, selalunya kita nak memberi nasihat pada isteri kita ke, ataupun pada anak-anak kita, ataupun isteri nak memberi peringatan kepada suami ke, pilih waktu yang baik. Contohnya lepas solat. Ini diterangkan dalam kitab-kitab. Lepas solat kita bagi, sebab suasana tu agak tenang, ya. Waktu misal kata santai, waktu dah sejuk, jadi orang mudah menerima waktu itu. Tetapi bukan kita beri nasihat sewaktu perkara tu berlaku dan kita dengan suara yang tinggi, itu mungkin itu. Yang jadi sebab itu orang kata bukan sahaja isi nasihat tu baik, pendekatannya juga, masanya dan keadaannya mesti baik. Okey. Seterusnya pada Cik tentang, saya tak apa ingat ni. Yang fasiha tadi tu ke, bagaimana kita nak membawa Allah bersama dalam teknologi kehidupan lah. Zaman global. Saya pernah ditanya, minta maaf kadang-kadang saya terlupa apa soalan tu, ya. kita era globalisasi ni, ataupun global village, ataupun kampung sejagat yang teknologi ICT telah mencapai kemuncaknya dan sebagainya. Apakah kita rasa waktu kita semakin terhakis perkara-perkara tentang keikhlasan, nilai-nilai murni ni? Kena ingat bahawa Islam tu adalah ajaran globalisasi awal lagi. Sebab tu kalau sempena Maulid Rasul ni selalu kita dengar ayat Quran yang dibacakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutuskan Rasulullah tu melainkan rahmat untuk seluruh alam. Ini ayat globalisasi. Bahawa Al-Quran itu ataupun Rasulullah ialah pemimpin yang global. Jadi teknologi ICT ataupun teknologi apa saja tidak salah ni, tetapi selalu saya katakan dalam mukmin profesional kita harus sepadukan, sinergikan, synchronize of energy antara dua, ya. Satu, hati yang suci dengan teknologi yang tinggi. Apabila hati yang suci digabungkan, disepadukan dengan teknologi yang tinggi, waktu itu kita boleh menguasai teknologi. Tetapi sekiranya hanya teknologi yang tinggi tetapi hati kita kotor dan tercemar, maka teknologi itu yang akan menguasai kita. Sebab itu kita nampak sekarang ni dengan adanya BlackBerry, kita tengok adanya iPad, kadang-kadang, ya, ada gadget teknologi ni, kadang-kadang Pak Long dia di depan dia, Pak Su depan dia, sepupu-sepupu ada, dia pergi bertamu rumah orang, tetapi matanya terus pada BlackBerry, pada iPad dan sebagainya. Jadi sepatutnya teknologi itu dapat merapatkan hubungan orang yang jauh, tetapi ini orang yang dekat pun
kita dah abaikan. Sebab itu dalam kaedah Islam tak salah Facebook, tetapi yang lebih baik ialah face to face. Sekali lagi saya ulang tak salah Facebook, tetapi yang lebih baik ialah wajah ke wajah, face to face. Kerana apabila face to face, daripada wajah ke wajah, kita boleh melihat air muka seorang, ada tautan mata, yang mana ada tautan mata tu ada tautan hati. Itu penting jadi itu penting bagi saya Kemudian Mujahid Fatin Muhammad Zain menegur orang yang lebih tua. Menegur orang yang lebih tua ini penting kalau kita nak menegur orang tua, berbeza daripada orang yang lebih bawah daripada kita. Yang paling penting ialah kita meminta nasihat. Itu penting, meminta nasihat. Contohnya kita nak tegur dia, misal kata solat tu tak berapa betul, kita tengok dalam waktu dia solat tu tak berapa betul. Tapi orang tua ni selalunya dia agak ada ego bukan saja orang tua, tetapi kadang-kadang ayah sukar menerima nasihat daripada anaknya. Selalunya sebab tu ada pepatah yang mengatakan, saya dulu makan garam, tetapi orang tua dulu tak tahu garam tu macam-macam, kuprom sulfat, magnesium, macam-macam jenis garam ada sekarang mengikut saintis. Jadi sekarang ni kalau apa yang paling betulnya ialah orang yang di bawah meminta nasihat, seolah-olah kita tengok solat dia tak betul, tak tepat lah kita rasa. Kita begini ni, macam mana saya ni nak belajar tentang ataupun saya nak tahu bagaimana yang dikatakan sujud yang betul-betul tepat. Yang dikata 7 anggota tu kan, dia pun akan explain lah, gini. Waktu tu explanation dia betul. Dia punya penjelasan daripada nenek tu ataupun makcik tu betul. Tetapi yang salah dia punya perbuatan. Kita tahu dia bukan ada masalah ilmu, tetapi masalah tindakan. Kita tahu. Jadi yang itu kita ada persoalan lain. Tetapi kalau dia bagi penerangan tu dah salah dari segi ilmu, tapi kita nak betulkan macam mana. Tapi makcik, saya baca dalam satu buku, dia kata macam ni, saya pun tak pasti yang mana satu. Waktu tu dia akan recall balik dalam kepala dia, dalam makcik ni. Saya rasa sujud tu macam ni dalam buku ni, tapi saya tak tahu. Makcik kata macam ni. Saya rasa makcik punya pandangan lebih tepat. Dia pun terfikir waktu tu. Saya yang salah, dia kata. Kamu yang baca tu yang lebih tepat. Itu yang kita betulkan dengan kita meminta pandangan, sebenarnya kita sedang memberi pandangan. Guna psikologi. Psikologi itu yang kata. Sebab itu dakwah tu penting. Tetapi apa yang lebih penting lagi ialah hati kita waktu itu. Kalau hati kita tidak takbur, tidak ada ego, insya-Allah Allah akan bantu untuk kita memberi nasihat yang baik dengan kata-kata yang baik, insya-Allah. Saya insya-Allah tu daripada Mujahidah tadi, dia kata bila ajak masuk soft kan, kena tegur. Saya kira kena ada juga sentuhan ustaz dia, sebab sentuhan tu boleh boleh mengelak dari sebarang prasangka. Yang penting apabila kita bertemu dengan seseorang ni dalam kita nak cuba berdakwah ni, jangan kita terus nak pergi untuk memahamkan dia. Bertindak dulu untuk memahami, baru kita difahami. Ini Stephen Covey kata, seek to understand then to be understood. Misalnya kita memahami dulu dia, keadaan dia tu macam mana kan, kemudian baru kita yang itu yang kedua. Tetapi yang lebih utama lagi ni kena bina jembatan dulu. Baru kita boleh menyeberang. Contohnya, kita wujudkan komunikasi yang baik. Makcik, dah lama dah duduk di sini, macam mana keadaan macam ni. Makcik dah berapa, selalu datang masjid. Kita dah bual-bual perkara-perkara yang orang kata just untuk menumbuhkan bunga dalam perbualan dan cari persamaan. Kalau makcik tu kata, makcik datang asal daripada mana? Saya datang daripada Johor. Kawan saya daripada Johor juga. Macam tu. Kita wujudkan persamaan, kita wujudkan jembatan, baru kita boleh melintaskan nasihat kita tadi. Okey. Mungkin satu lagi Ustaz daripada Azwana Omar, bagaimana nak menghindari hati dari berniat yang kurang baik, lebih-lebih lagi apabila disakiti. Okey. Kalau kita disakiti dalam kehidupan ni biasalah dalam biasa ni, sebab kita hidup dengan manusia. Manusia yang ada kelemahan dan kita juga ada kelemahan. Kalau kita rasa kita ni sering disakiti oleh orang lain, tak sedarkah kita bahawa kita juga kadang menyakiti hati orang lain. Jadi disakiti dan menyakiti ini satu perkara yang biasa dalam kehidupan kita. Kita tidak duduk di dalam satu generasi malaikat, tak ada yang semua baik dan sebagainya. Tentu ada masalah. Tetapi kita kenapa mudah kita disakiti? Ni perkara ini penting Setengah satu perkataan pada orang biasa dianggap biasa saja. Tetapi bagi kita kadang-kadang orang bergurau, tetapi
terlalu ambil hati ya. Kadang-kadang sikit saja orang kata kita, tapi kita boleh buat tak tahu pun boleh, tetapi kadang-kadang terasa sangat. Apa petandanya? Petanda itu ialah ego. Kita ego. Bila kita ego, kita meletakkan satu expectation ataupun jangkaan bagaimana kita seharusnya dilayan. Saya datang bilik ni ataupun ni sekarang ni, betul, saya dah letakkan expectation. Contohnya saya katalah saya ego ni harus melayan saya macam ni atas keegoan saya lah. Tapi ni sebaliknya bertindak lain. Waktu tu saya akan rasa disakiti. Cuba saya datang sini tanpa jangkaan apa-apa. Saya manusia biasa, ni ada manusia biasa, orang lain pun dalam suasana rumah tangga kita, isteri kita manusia biasa dan sebagainya. Jangan letakkan satu jangkaan sebagaimana harusnya kita dilayan. Letakkan biasa saja Jadi kalau orang sakiti kita boleh, kita terasa juga, tetapi tidak memberi bekas yang lama dan juga tidak menyakiti kita terlalu dalam. Kalau kita mudah disakiti, artinya hati kita terlalu fragile, rapuh. Bila hati itu rapuh, artinya hati itu tidak kuat. Hati itu tidak kuat kerana tidak beriman secara yang mantap dan kukuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Saya cukup menarik sekali. Kita terpaksa tutup di sini. Mungkin ada sedikitlah orang kata sebagai konklusi. Yang pertama, seperti mana saya cuba ulang balik perkataan saya yang pertama tadi sempena Maulidur Rasul ini, janganlah kita anggap ini suatu yang bermusim tetapi seelok-eloknya kita sentiasa merasakan dalam suasana apa saja Kalau tadi disakiti tadi kita disakiti, bagaimana Rasulullah apabila disakiti, kita bertindak bagaimana Rasulullahnya bertindak dalam suasana ini begitu juga apabila kita dalam keadaan apa juga, kita sentiasa yang dikata seandainya Rasulullah bersama kita, bagaimana Rasulullah akan bertindak apabila berdepan dengan suasana yang sedang kita hadapi itu. Jadi apabila kita merasakan selalu kehadiran Rasulullah, itu yang dikata mahabbah Rasul. Kerana seorang yang dicintai itu, cinta itu bukan soal jarak, sama ada jarak tempat atau jarak masa. Cinta itu boleh kembara melangkaui generasi. Sebab itu Rasulullah dah jauh dah. Fizikalnya dah jauh, masa dah jauh. Tetapi kita dapat mencapai cinta Rasulullah apabila kita merasa sentiasa bersama dengan Rasulullah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz, kita akan bertemu lagi sama-sama di waktu yang lain. Terima kasih untuk rakan pendengar yang menghubungi kami dan juga menghantarkan kiriman Facebook. InsyaAllah kalau tak sempat dijawab soalan tu, insyaAllah untuk minggu yang akan datang lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.